Okay, now kita sambung second part, geometric sequence pula. Geometric sequence and series lah. Okay, saya rasa semua orang dah tahu dah apa beza dua ni kan. Favorite awak masa SPM ni. Tapi saya ulang je lah. When it comes to arithmetic, rule kita hanya melibatkan proses tambah ataupun tolak. Sebab tu tadi kita nak dapatkan common difference, kita akan buat minus. Sebab rule kita plus or minus. Okay. When it comes to geometric pula, geometric sequence or series, rule dia melibatkan darab ataupun bahagi. Biasanya kalau bahagi tu taklah bahagi, awak akan nampak ada rational kat situ, fraction. So awak tahu dah itu sebenarnya bahagi. And that is basically definition of geometric sequence. Sequence which each term after the first is obtained by multiplying the preceding terms by constant non-zero real number. Berpusing-pusingkan ayat dia. Tapi senangnya bahasa dia, kalau geometric sequence tu kita nak dapat the whole sequence, rule dia melibatkan darab ataupun bahagi. Okay, kita terus masuk the general terms of sequence. The n term lah, sama, benda yang sama. General term is basically the n term. Okay. Ni apa ni dia begini. Oh, betul lah kat sini. So the n term of geometric sequence would be Tn equal to A times R to the power of n minus 1. Fixed formula. Sama juga macam tadi. N is basically number of term. A is still our first term. But now we have R. R stand for common ratio. So in order to find R, we must divide two consecutive terms. Contohnya kat sini dia bagi T2 divide by T1. Ataupun T3 divide by T2. Itu cara nak cari R. Tapi when it comes to proving geometric series, nak cari dia kita kena guna general. Sama macam arithmetic tadi. Tn divide by Tn minus 1. So itu kita akan guna kalau soalan show geometric sequence and series. Kalau nak sekadar cari R je, kita boleh pakai yang spesifik. Kalau soalan buktikan, kita kena pakai yang general. Okay. Itu the n term of geometry. Kita terus pergi example. So find T5 and then Tn for the geometric sequence. Dia dah bagi geometric, awak dah boleh terus identify A in this case is 4. And then R, our common ratio. So second term divide by first term in this case is negative 3. So kat sini dia suruh cari T5 and Tn. Boleh cari mana-mana lah, tak kisah pun ikut urutan ke tak. So saya cari Tn dulu. Tn is A times R to the power of n minus 1. Dah lah, tinggal macam tu. Itulah Tn dia. And then we have to find T5. So n gantikanlah dengan 5. So negative 3 to the power of 4 times 4. 324. Itu option pertama. Awak boleh pakai equation dah cari Tn. Option kedua, kita dah dapat dah first 4 term. Ini T1, T2, T3, T4. Kita dah tahu dah rule dia negative 3. So boleh juga kalau nak dapatkan T5, T4 timeskan dengan R. So in this case negative 108 times with negative 3. Dapat juga 324 pun boleh. Mana-mana boleh. Settle untuk example 8. Saya proceed. Example 9. Okay. The n term of a sequence given that 3/4 n minus 1. Kalau dia dah bagi n term macam ni, dah bagi equation, kita mesti guna equation tu. Jangan pula awak pergi nak cari sendiri a, r, n minus 1 tu. Tak payah. Dia dah bagi equation, guna je terus equation tu. First part, show that the sequence is geometric sequence. Nampak ini soalan show, soalan favorite. Which term of the sequence is 243/1024? Okay, kita jawab satu-satu dulu. Part A. Show. So bila show, ingat kita kena buktikan
dapat constant, bahagikan tu consecutive terms tu. Saya buat T of n plus 1 divide by Tn. Mesti general jangan buat term spesifik. So, if it's n plus 1, n tu kita kena gantikan dengan n plus 1. So, dia jadi n plus 1 minus 1 lah. Tn, it's fixed n lah kat situ. 3/4. And hati-hati gantikan tu. Okay. Simplify bahagian atas tu. Oh. Simplify bahagian atas. Dapat apa? Oh, saya tertinggal minus 1 yang kat bawah. Oh, okay. Simplify atas, n plus 1 minus 1. Awak tinggal 3/4 to the power of n je lah. Bahagian bawah, tak ada apa-apa boleh simplify. Saya cuma bukakan je. N minus 1 tu kita ambil satu-satu kuasa. 3/4 to the power of n. 3/4 to the power of negative 1. Dah boleh cancel out. And then simplify je tinggal 1 divided by 3/4 to the power of negative 1. 3/4. Dapatlah constant which represent our common ratio here. Cukup. Nampak je benda tu? Shown lah maksudnya. Ingat, aim kita mesti dapat constant. Selagi tak dapat constant, itu bukan sequence lah. Itu je. Next, kita pergi B Which term of the sequence is 243/1024? Which term? Term yang mana satu? Maksudnya kat sini, dia nak suruh cari n tu berapa? N ke berapa kita dapat term ni? So, kita kenalah guna formula Tn. Yang kat sini hati-hati. Kalau awak simplify pun awak dapat sama. Tapi kalau dah ada Tn dalam soalan macam saya pesan tadi, gunakan equation tu. So, we have 3/4 n minus 1. In this case, that equation equate to nombor yang dia bagilah. Munculkan equation ni. The n term samakan dengan term yang dia nak. 244/1024. 243, sorry. After that, kita tinggal nak cari n. N kat bahagian kuasa. Ingat, the only cara nak turunkan kuasa, kita kena munculkan log. So, kenalah log both side. Saya tak nak buat log both side lah. Awak dah belajar ln, so saya nak pakai ln both side. Ingat, kalau ln both side, the whole thing kena ada ln, kena letak bracket. And then, simplify je lah macam biasa. Tekan calculator. Cuba tekan calculator. Yang ln bahagi ln ni dapat berapa? Oh, dapat 5. Okay, so n minus 1 would be equal to 5. So, our n would be 6. Senang je kan? Dia senang je sebenarnya. Make sure awak faham soalan tu bagi apa, dia nak apa, awak kena tahu nak guna formula apa. Saya proceed. Ini tadi tak semestinya pakai ln tau, nak pakai log, boleh je. Kita masuk series pula. Sama macam arithmetic, kita ada formula summation. Okay. Summation formula ada dua kat sini untuk geometry. Depends on our R value. If our R is less than 1, then we have to use the first formula yang kat sini. If our R is greater than 1, common ratio dia lebih besar daripada 1, then you use the second formula. The only difference between these two formula is dia punya position R dengan 1 dalam bracket tu. Dengan yang kat bahagian denominator. So kalau R yang lebih besar, R yang kena tolak 1. Kalau R tu less than 1, 1 yang kena tolak R.
position kat dalam bracket dengan denominator part saya highlight tu. Dia berbeza kat situ punya tempat. Okay. The relation between the n and s is Tn equal to Sn minus Sn minus 1. Yang ni sama juga untuk arithmetic pun benda yang sama. Cuma tadi kat arithmetic tak ada tulis Tn sama dengan Sn minus Sn minus 1. Contohnya, okay, T1 akan sama dengan S1. T2 is basically S2 minus S1. Dia guna S2 konsekutif yang tolak dapat Tn. Contoh kalau saya nak pergi T10 is basically S10 minus S9. Dia macam tu. Kita terus pergi example 11. Find the number of term in this geometric series. We have half plus 1 plus 2 and the list goes on until 128. Hence, find the sum of the series. So, kita kena cari dulu n dia berapa. Number of term kat situ dalam soalan. Hence, find the sum of the series. Lepas tu, baru kita kena cari Sn dia berapa. Okay. Kalau kita nak cari number of term, always refer to last term of our series. In this case, our last term is 128. Means that Tn is 128 using the n term formula. So, A, Rn minus 1 equal to 128. Okay, based on the series, kita dah dapat identify dah tadi what is A. A is first term. In this case, it's half. R is our common ratio. So, 1 divided by half, you basically gonna get 2. Substitute this formula dalam equation yang kita ada tadi lah. So, we have half times 2 to the power of n minus 1 equal to 128. Kita boleh simplify kat situ. Macam biasa kalau saya ada pecahan memang saya suka pindahkan ke kanan. So kita akan dapat 2 to the power of n minus 1 equal to 128 darab 2, 256. So dia jadi pattern macam tadi kan. Kita ada n kat bahagian kuasa. The only way nak turunkan kita kena buat log both side. Saya buat ln juga lagi sekali. So kita akan dapat n minus 1 equal to ln of 256 divided by ln of 2. Tekanlah calculator. In this case, kita akan dapat ln divide by ln ni akan dapat 256, 2. Dapat 8. So, n plus 1, 9. Tekan je calculator, dia tak ada apa-apa pelik kat situ. Settle dah. Dia dapat n, baru kita boleh cari Sn. So, Sn depends on our common ratio value. Kat sini kita punya common ratio is 2. So, dia greater than 1. So, kita kena guna the second formula ke tadi first formula. Tak kisahlah, yang penting sebab R lebih besar, R yang kena tolak. So, S9 in this case would be half. R kita 2 to the power of 9 minus 1. Dapat berapa jawapan? Tolong tekan calculator. Apa dia? Sorry, suara tu macam berdouble. 255.5. 255.5. .5 maksudnya samalah 511/2. Okay. Settle. Saya proceed.
Kalau ada soalan nak tanya bagi tahu ya. Awak senyap je ni, saya assume awak okey je. Sebab saya rasa benda ni macam senang. Kita sambung soalan yang berayat sikit. So in a geometric sequence, the sum of the first 6 term is 9 times the sum of the first 3 terms. Ini pun soalan favourite, dia suka bagi dalam bentuk ayat. Statement tu kena translate sendiri. Find the common ratio. R yang disuruh cari. Okay. Translate ayat tu gunalah ayat first term by term dia bagi. Sum of the first 6 terms. So S6 is maksudnya equal 9 times 9 kali ganda sum of the first 3 term. S3. Itu first part yang paling kritikal sekali, awak kena simplifykan daripada ayat panjang-panjang tu, jadikan statement yang dia nak. So in this case S6 equal to 9S3. Kalau itu tak muncul, tak boleh settle. Find the common ratio. So kita buka je lah guna formula ni. Kat sini dia tak bagi tahu R tu lebih besar ke lagi kecil. Awak boleh guna mana-mana formula, confirm dapat jawapan. Dia tak ada masalah. Saya guna yang R lebih besar lah. Saya assume je R lebih besar ni. So S6 in this case is A R power 6 minus 1 over R minus 1 equal to 9 times with S3. So sama juga. A R cube minus 1 over R minus 1. Okay, settle. Next, simplify until you get R. Okay. First common mistake yang student selalu buat masa jawab soalan kat part ni, dia suka expand. Nampak je semua benda dia nak expand. Cari dulu, ada tak something yang common yang awak boleh cancel out? Selalunya student dia, satu dia suka expand, satu lagi dia suka hilangkan pembawah tu kan, darat silang. Itu boleh tapi menyusahkan keadaan. Okay. Kalau kita pasang kat dalam ni, terms A, yang saya tengah highlight, over R minus 1. Dia ada kat both side. A over R minus 1. Maksudnya benda tu kita dah boleh cancel out. Sebab dia benda yang sama kiri kanan, dia dah boleh potong terus, hilang. So kalau saya cancel out terus, kan tinggal R to the power of 6 minus 1 equal to 9 R cube minus 1. Okay. Tengok pula kuasa. R cube minus 1 tak ada apa, awak boleh factorize. R to the power of 6 minus 1, itu awak boleh factorize lagi. Dia akan jadi R cube minus 1, R cube plus 1. Mana datang tu, itu sama dengan rule yang kalau A squared minus B squared. Dia akan jadi A minus B, A plus B. Sama lah kat sini. R cube minus 1, R cube plus 1. So R cube minus 1 same on both sides. So kita dah boleh cancel out. So yang tinggal R cube plus 1 equal to 9. R is basically, R cube is 8. In this case, R will be 2. Settle. Proses simplify dia mudah je sebenarnya. Cuma selalu kalau tersalah teknik, tersalah cancel out, nanti awak tak nampak jadi example macam ni lah. Dia jadi banyak-banyak term. Okay. Ini saya start lah soalan favourite ni. Saya proceed. Example 30. So given the series is 4, 6, 9, this is a geometric series. Find the sum of the first n terms and then second part. Okay, kita jawab satu-satu dulu. Sum of the first n term maksudnya dia suruh cari Sn. So sama juga kalau ini kita kena cari A dengan R dulu. A in this case is 4. R 6 over 4 lah. Second term divided by first term. So kita akan dapat 3. N kita memang tak perlu cari sebab dia nak Sn. Kalau Sn maksudnya jawapan kita memang ada huruf N. Tak perlulah cari N tu berapa. Ni dia suruh cari Sn Okay. Saya masukkan satu-satu. So A 4.
R ni 3/2, dia greater than 1. So kita kena buat R yang tolak 1. So 3/2 to the power of n minus 1 over R minus 1. Okay. Bila sampai macam ni, biasanya student akan salah lagi, dia pergi kembangkan juga bracket tu. Itu tak boleh, dia tak sama taraf. 3/2 ni ada kuasa n. 4 tak ada kuasa. Dia tak boleh buat 4 darab 3/2. Itu rule yang salah. Selalu orang tu salah kat sini. Dia salah simplify. So the only option yang you can do is yang bahagian constant kat luar ni awak simplify. So tekan je lah calculator. 4 divided by half dapat 8 kat situ. So 8 times with 3/2 to the power of n minus 1. Dah. Settle je macam tu. Stop di situ. Dia tak boleh gerak lagi. Kalau nak gerak awak kembangkan bracket pun boleh, dia jadi 8 darab 3/2 kuasa n tolak 8. Itu je yang boleh. 8 dengan 3/2 ni tak boleh darab Dia tak sama taraf ni. Inilah selalu juga soalan perangkap awak akan pergi darab. Nanti jawapan awak jadi salah. Settle first part. Kita pergi second part. The least number of term. So maksudnya sama je. Dia nak suruh cari nombor n yang paling kecil. Must be added for the sum to exceed 8,000. Okay. Sum exceed. Itu benda pertama. Itu statement dia. Itulah yang kita keluarkan. Sn exceed. So greater than 8,000. So apa dia Sn? Sn yang kita dah cari kat first part ni tadi. So saya salin semula je. 8. And then ulanglah benda yang sama. Awak kena simplify, jadikan n tu single kat situ. So saya buatlah 8,000 tambah 8, 8,000 tambah 8 bahagi 8. So we have 3/2 to the power of n greater than 1001. Lagi sekali, n nak bawa turun kena ln both sides. So kita akan jadi ln of 3/2 power n greater than ln. And then tekanlah calculator. Tekan calculator ni dapat berapa? $17.04. 17.04. Okay, thank you. Boleh tinggal macam tu tak jawapan? Tinggal je. N lebih besar daripada 17.04. Rasa-rasa awak boleh tak tinggal jawapan macam tu? Tak boleh. Sebab dia nak N. Betul, tak boleh. N mesti kita kena cari. So, N yang lebih besar daripada 17.04, kita kenalah ambil 18. Okay. Tak boleh pergi tiba-tiba nak 17.5 sebab macam kita cakap tadi, N must be whole number sebab dia bilangan term. So, dia tak boleh perpuluhan. Kenapa mesti 18? Sebab dia guna word least, nombor n yang paling kecil. So fix lah 18 je. 19, 20, 21. Yes, dia lebih besar daripada 17.04 tapi dia bukan least number. Dia bukan nombor terkecil. So kita kena ambil 18 sahaja. Fix kat situ. Okay, settle. Saya proceed. Kita masuk sum to infinity pula. Sama juga untuk geometri dia ada extra part ni. Kita ada sum to infinity. Formula dia fix A over 1 minus R. So example 15. Sum to infinity of geometric series is 16. Itu dia punya sum to infinity. Info pertama dia bagi. If the second term of the series is 3.
So itu T2. Find the possible value of common ratio. So dia suruh cari R. So kita buka satu-satu. Statement pertama, S to infinity is 16. So apa S infinity punya formula? A over 1 minus R. Saya simplify biar hilangkan, tak apalah, saya maintain dulu. Ini first statement. Second statement, we have second term equal to 3. So basically A, R to the power of n minus 1. Satulah sebenarnya equal to 3. Itu second statement yang kita ada. So from here, find R. Kenalah buat substitution. Elimination obviously tak membantu kat sini. Ikut awak lah. Awak nak ganti A boleh, awak nak ganti R pun boleh. Saya ganti A lah dulu. A is basically 3 over R. Mana extension? Letak sini. Letak sini lah. Kenapa letak sampai sini? Ada orang join kelas kita. Tak boleh main, saya cakap. Mama. So, substitute A equal to, tak boleh settle ni kejap. Dia jadi kuadratik. Tak muat pula, saya sambung atas. Okay, gantikan kat situ A equal to 3 over R. Ataupun awak nak buat terbalik, awak nak buat R equal to 3 over A. Boleh je, dia tak ada masalah kat sini. Dua-dua akan dapat jawapan yang sama. Cuma saya ganti R sebab soalan memang nak suruh cari R lah. Okay, substitute and then simplify. Awak dapat kuadratik kat sini. So, saya simplify kuadratik terus. 16R squared minus 16R plus 3 equal to 0. Factorize this up. So we gonna get R equal to quarter or R equal to 3 over 4. Ada tak mana-mana R yang kita perlu reject? Kedua-dua R tu kita terima. Dua-dua terima. Dua-dua kita terima. Good. Tak ada reason kita nak reject apa-apa R lah. R boleh je positif, R boleh negatif, R boleh fraction. Kat soalan pun dia bagi tahu kat situ possible values. So boleh je banyak jawapan. Okay, settle. Kita pergi seterusnya. Example 16. Find the rational number that correspond to 0.125 bar. Ini pun soalan favorite jugalah. Daripada decimal, dia suruh tukar jadi rational. What is rational? Nombor tu dalam bentuk pecahan. Okay. Ini saya rasa awak dah pernah belajar. Tapi kita ulang je lah. Okay. We have 0.125 bar. Hati-hati kat mana bar tu. Dalam soalan ni, bar tu ada kat 25 sahaja. Satu tu tak terlibat. So maksudnya kat sini apa? Dia akan jadi 0.125 tu akan berulang banyak kali. And it goes to infinity lah. Dia takkan stop. Okay. So first step, kita asingkan, cerakinkan benda ni. 0.1 itu tak berulang. So saya keluarkan dia dulu. Plus. So kalau dah keluarkan 0.1, kita akan dapat 0.025 plus 0.00025 plus, tak payah ni lah, awak dah tahu dah next dia jadi apa. Okay. Next part yang berulang nombor tu, kita akan guna sum to infinity punya formula. Itu je cara kita nak jadikan dia pecahan. So in this case, A is 0.025. R, common ratio, awak bahagikan je lah. Kat sini kita akan dapat bahagi. 0.001 kan, 1/100. And then substitute using S to infinity punya formula.
So S to infinity over 1 minus R. Tekan je calculator. Kat sini kita akan dapat 5 over 198. Okay. Tak habis lagi jawab soalan sebab soalan nak tadi ada 0.1 lagi kat depan. So kita kena tambah 0.1 dengan jawapan yang kita dah dapat tadi. So final answer would be 62 over 495. Ini saya rasa awak macam selalu buat je. Okay. Kita proceed. Boleh? Saya proceed. Last example untuk hari ni. Soalan terakhir. Example 17, given that we have summation from I equal to 0 up to infinity equal to summation of J equal to 3 up to 10 where P is a constant. Okay, saya tak pasti semua orang dah pernah jumpa tak simbol ni. Rasanya awak selalu jumpa je. Cuma kadang-kadang ada orang dia tak reti nak baca. Okay, itu sigma tu maksudnya summation, hasil tambah. Bila melibatkan siri maksudnya benda tu kita nak convert jadi SN punya formula lah. Okay, untuk first part tu, sekejaplah saya buka satu-satu. Kita buka bahagian kiri dulu. So, kalau dia goes to bawah tu, I equal to 0, itu I yang pertama untuk equation kita. So, dia akan jadi P 1 over 3. I tu saya ganti 0 lah sebab itu first term yang dia bagi. And then dia akan increase 1 by 1. 1 over 3 to the power of 1. 1 over 3 squared. Berhenti kat mana? Tengok nombor atas ni. Sebab dia goes to infinity. So dia tak berhentilah. Saya buat triple dot kat situ. Okay. Equal to. Dan kita repeat pula untuk yang right side. Right side ni equation dia sama. J tu bermula kat mana? 3. So saya ganti tu J3. And then increase 1 by 1. So dia akan jadi 1 plus 3. J tu saya ganti 4 pula. And then the list goes on. Dia stop kat mana? Stop dekat 10. So 1 plus 3 times 10. So from this equation, we have to find P. So kena nampak, interpret dulu. Ini macam mana nak guidekan dengan summation punya formula. So kalau yang depan ni, ada triple dot maksudnya sum to infinity punya formula lah awak kena pakai. Yang belakang ni, kita tak tahu last term je. So daripada 3 pergi ke 10 aja, 8 term. So kita kena guna formula S8. Macam nak lupa infinity pula. S8. Okay. So saya convert guna formula pula ya. S to infinity, A over 1 minus R. A kita kat situ P. Kenapa saya tahu P? Sebab 1 over 3 to the power of 0 is 1. So ini dah dapat P. Itu kita punya first term. So P over 1 minus R. R kita akan jadi 1 over 3 lah. Kenapa 1 over 3? Saya tulis kat tepi jugalah R is basically P over 3 divide by P. Dapatlah 1 over 3. Okay. Settle untuk sum to infinity. Kita dah simplify. Next kita pergi S8 pula. So kena guna formula Sn tadi. Sebab dia hasil tambah. So dia akan jadi. Kita dah tahu ada last term. Saya dah boleh guna formula yang ada last term lah. 8 over 2. First term kita kat situ simplify dapat 10. Last term is basically 31. And then simplify je lah terus. Ini awak akan dapat 2 over 3 flip over. So 3 over 2 P. Dia hanging lagi. Oh. Bahagian kanan tu awak dah boleh simplify. Tekan calculator je. 164. So finally your P will be 328 over
geometri.